Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ni saya nak tunjuk free body diagram. Okay, video ni akan agak panjang sebab saya nak terangkan secara teliti. Okay, untuk lukis free body diagram ni, yang pertama you kena pandai untuk pilih. Okay, yang pertama you kena pandai pilih paksi. Paksi ni you kena tentukan yang mana x axis dan yang mana y axis. Saya suka lukis macam ni. So, yang ke kanan ni akan jadi positif x axis. Yang ke kiri akan jadi negatif x axis. Lepas tu, you kena pasti direction of vector. Direction of vector ni, apa-apalah vector. Kalau dia ke atas atau dia ke kanan, kita ambil dia sebagai positif. Kalau dalam calculation, kena letak positif. Okay, kalau dia ke bawah ataupun dia ke kiri, dia adalah negatif. So, dalam calculation ni, yang ni paling penting. Kena letak negatif. Atas positif, kanan positif, bawah negatif, kiri negatif. Okay? Then, awak kena pandai macam mana nak resolve awak punya vektor. Nak resolve vektor ni kena tahu yang mana kena guna cos, yang mana kena guna sin. Kejap lagi saya ajar macam mana nak guna cos, macam mana nak guna sin. You boleh guna sokah tua tu, tapi ada cara yang lagi senang. So, yang keempat, you kena tahu macam mana nak solve equation. So, kat dalam you punya solution nanti, kemungkinan you ada kuadratik, mungkin ada simultaneous equation. So, you kena tahu macam mana nak guna benda alah ni. So, quadratic atau simultaneous equation, kami tak akan ajar secara detail. That one, you kena refer on your mathematics. Okay, apa itu free body diagram? Free body diagram adalah apa-apa diagram yang digunakan untuk represent semua vector atau semua force yang acting on an object. Contoh kat sini, you have a ski. From here, you tahu dia akan ada weight. Lepas dia ada weight, dia akan ada normal force. Sebabnya dia kena dengan surface ni. Dan satu lagi dia ada friction. So, any object, kalau kita nak lukis free body diagram, kita akan represent dia sebagai as a point. Macam ni, point. Okay, point. Lepas tu, awak punya force ataupun vector mesti start from this point and outward. Keluar. So, echo dia kena ada dekat point ni. Dan yang lain-lain kena keluar. Okay? Boleh? Kita tengok contoh. Okay, contoh yang paling simple adalah objek yang rest in a table. Dia tak bergerak. Dia letak duduk kat situ je. So, bila you ada this kind of object, kalau ada objek dia, benda pertama yang you kena tahu, dia ada weights. Kan? Dia ada weights. Dan kalau dia dekat atas surface, dia mesti ada R. Okay, so, dia ada weight, dia ada R. So, bila you ada macam ni, you start with a point, you tengok. Your weight ke mana? Ke bawah. Your R ke atas. So, label kan. So, yang ni R, yang ni weight. Kan? So, nak resolve. Macam yang saya cakap tadi, macam yang saya ajar sebelum ni, buat table. Kalau saya tak lukis table pun, awak tolong gariskan. Okay, so you ada table. Force apa yang awak ada? Okay, yang pertama awak ada R. So, R ada tak dekat X component? Tak ada, so kita tulis kosong. Dekat Y component ada? Ada. Positif ke negatif? Positif. Sebab apa dia? Ke atas. So, next kita ada weights. So, your weights is dekat X component pun dia akan jadi 0. Dekat Y component dia akan jadi negatif mg. Okay. Saya suka terus masukkan mg. Bukan letak w. So, nanti kalau ada value, terus masukkan value. Tak perlu letak simbol. Alright. Next, kita akan tengok untuk yang this kind of example. Macam yang tadi juga, you akan ada weights. Sorry lah, tak straight sangat. So, you akan ada R. R mesti dari surface dan perpendicular dengan surface. Lepas tu, this is your force. You tolak ke kanan. Okay, bila you tolak ke kanan, kat sini mesti ada. Kalau dia sengit ni, sini mesti ada theta. Kan?
So, bila dia tolak ke kanan, your object ni, kalau dia, walaupun dia berada dalam equilibrium, dia tend to move to the right. Dia nak bergerak ke kanan. Dia bergerak tak bergerak tu lain cerita, tapi dia macam nak bergerak ke kanan. Bila dia rasa macam ada movement, macam nak bergerak ke kanan, ataupun dah bergerak ke kanan, awak akan ada friction. Macam tu. Kan? Friction kan? Okay, now, kita lukis. Macam mana nak lukis ni? Ada vektor sengit-sengit ni kan? Kita lukis yang tak sengit dulu. So, you have W. You have R. Then, you have F. Betul kan? Lepas tu now, you nak lukis F ni. You nak lukis ke mana? Nak lukis ke sini? Macam ni? Tak kan? So, you panjangkan this vector ke bawah. So, ekor dia mesti kena dekat titik ni. So, you delete this. You lukis dia, you panjangkan dia kat bawah. So, this is your F. So, angle tu macam mana nak lukis? Kalau you panjangkan dia ke sini. So, your angle is here kan? So, you angle kat situ. So, kalau ikut matematik, this angle is equal to here. Kan? Ini you kena buktikan. This angle akan equal to here. Okay? So, kita ada macam ni gambar rajah kita. Next, you need to resolve. Macam mana you nak resolve? Sama juga, you ada X component. You ada Y component. Then, what you do adalah yang pertama, tulis semua you punya force. So, you ada R, you ada friction, you ada W, and you ada force. Okay. So, R. So, R positif ke negatif? X component or Y component? Dia dekat paksi Y. So, paksi U macam ni Lupa pula nak cakap. Untuk yang ni, paksi U macam ni. X kat sini, Y kat sini. So, this is your paksi. R dekat paksi Y. Positif or negatif? It is positive. F, positif ke negatif? F is negatif. Sebab dia ke kiri. So, kita letak negatif F. So, dia dekat X component sahaja. Kita tengok yang seterusnya. W. W ke bawah. So, dia adalah negatif Y component. Tulis terus M, G. Lepas tu, awak ada lagi F. Okay, F ni. Okay, F ni. Dengar saya cakap Okay, F ni awak tengok dia bertangkup dengan X-axis. Bila dia bertangkup dengan X-axis, cos adalah kepunyaan X component. Cos cosine. So, awak terus letak F cos theta. So, satu lagi mestilah F sin theta. Ingat cakap saya. Jika theta ni bertangkup dengan X-axis, tak kira lah positif X-axis atau negatif X-axis, cos adalah kepunyaan X component. Okay. Now, kita tengok yang positif negatif pula. So, Fx dia kat sini. Fy dia kat sini kan. So, your Fx is positif. Tapi your Fy is negatif. Tak siap-siap. Okay. Boleh? Alright. Kita tengok yang sengit macam ni. Bila sengit macam ni. Okay, dengar. Bila sengit macam ni, awak punya paksi macam ni. This is your X, this is your Y. So, bila awak lukis balik, dia seolah-olah macam ni. Dia macam tu. Okay. Tapi kena make sure. Sebab nanti weight kita akan ikut weight yang kat sini. Bukan weight di sini. So, kat sini you ada weights. Macam biasalah, you ada weights. Sini mesti dia bagi punya lah. Di sini mesti dia bagi theta punya. So, sini theta. Sini ada weights. And then you ada R. Kan? R kan? Sini ada R. Lepas tu dia, kotak ni, kalau dia duduk dekat incline macam ni, dia akan nak jatuh. Bila nak jatuh, dia nak jatuh ke bawah, awak punya friction akan ke atas. Friction ni akan sentiasa melawan apa kita cakap? Melawan pergerakan. So, theta ni. Kita nak ambil yang macam ni kan. So, theta ni kat mana? Theta ni adalah di sini. Theta tu adalah di sini. Okey. Kalau gambar ni, kita sengitkan dia ke kanan. Kita sengitkan jadi dia macam ni. You akan dapat, sini you akan dapat friction.
Sini you akan dapat awak punya R. So, awak punya W akan sengit macam ni. Kan? Kita sengitkan daripada gambar ni. Kita sengitkan jadi macam ni. So, you akan nampak seolah-olah dia dalam keadaan macam ni. Then, bila awak lukis, nak lukis kita kena ikut paksi kan? Kita kena ikut paksi. So, kita bayangkan. So, ni R ikut paksi Y. So, R ni ikut paksi Y ke atas. F ni akan ikut paksi X ni kan, selari dengan X kan. So, dia akan ikut paksi X. So, F. Lepas tu W ni, okay, dia ni dekat paksi Y ni. Ni paksi Y, yang straight ni paksi Y. Dia sengit ke kiri sikit. Dia sengit kiri sikit. So, ni paksi Y awak. So, W tu sengit ke kiri sikit. Dia macam tu. So, this is your W. Theta kat sini. Okay, theta ni adalah theta dekat sini. You can hafal ataupun you boleh buktikan dengan you punya matematik. Dalam subjek apa yang theta-theta tu kan. So, you boleh buat buktikan theta kat sini adalah sama dengan theta di sini. Okay, tengok theta ni bertangkup dengan Y axis. Kita tengok macam mana nak resolve. So, you have X component. Then, you ada Y component. Okay, now you ada R, you ada F, dan you ada W. R macam biasa dia adalah positif Y component. F dia adalah positif, dia ke kanan, so dia positif X component. Sekarang tinggal W. Okay, sekarang ni theta awak bertangkup dengan Y axis. So, cos adalah milik Y component. Ingat yang ini theta bertangkup dengan X axis, cos milik X component. Kalau theta bertangkup dengan Y axis, cos milik Y component. Macam tu. Senang So, W, tulis dulu. W cos theta. Ini W sin theta. Okey? Lepas tu tengok. WX ke kiri. Kan? Kita resolvekan WX ke kiri. WY akan ke bawah. So, dua-dua negatif. Kena ingat yang saya cakap milik-milik tu. Kalau dia bertangkup dengan X axis, dia milik cos milik X component. Kalau theta bertangkup dengan Y axis, cos milik Y component. Okey? Ingat yang tu je.